A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Tuan Pengerusi Masjid Darussalam, Tuan Imam, Tuan Bilal dan AJK Masjid serta jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini insya-Allah kita sama-sama menyambung pengajian kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Asbahna ala fitratil Islam insya-Allah. Minggu ini insya-Allah kita akan sambung hadis yang ke-327. Maybe hadis ni yang terakhir dalam bab yang menceritakan berkenaan dengan tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Hilal bin Ali daripada Anas bin Malik, beliau berkata, syahidna ibnatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah jalisan 'ala al-qabri fara'aitu 'ainaihi tad'aman faqala afikum rajulun lam yuqarib al-laila qala Abu Talha ana qala inzil wa nazala qabriha. Kami menyaksikan pengebumian seorang anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda duduk di tepi kubur dan aku melihat kedua-dua matanya mengalir air mata yang berlindangan. Rasulullah SAW bertanya, siapakah yang tidak bersetubuh dengan isterinya malam tadi? Abu Talha menjawab, aku. Rasulullah SAW berkata, turunlah ke liang lahat. Abu Talha menurut perintah Rasulullah SAW dan turun ke liang lahat. Jadi di sini tuan-tuan dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat daripada sebelum ini hadis yang menceritakan berkenaan dengan tangisan Rasulullah SAW, nak ceritakan bahawa Rasulullah sebagai seorang nabi yang diciptakan sebagai manusia, seorang manusia yang mana boleh merasa sakit, yang mana boleh merasa sedih dan sebagainya, dan ianya merupakan suatu yang kita katakan bahawa normalnya sebagai seorang manusia biasa. Dia mempunyai perasaan sedih, perasaan gembira dan sebagainya. So, kalau kita lihat hadis terakhir ni menceritakan berkenaan dengan kisah kematian anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kita kan, sebagai seorang manusia, of course kita akan merasa sedih kalau kehilangan ahli keluarga kita. Tak ada pun di antara kita yang rasa seronok. Ataupun bukan setakat ahli keluarga kita, kadang-kadang kawan kita, saudara mara kita meninggal, takkan kita nak gelak kan? Ataupun kita seronok, mesuk sana. Alhamdulillah kan? Tak ada yang kita macam tu. Mesti rasa akan awal perkataan yang kita sebut dan kita itu sunnahnya, maknanya kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walau mana benci sekalipun kita kepada dia kan, kita tidak boleh, orang kata apa, gembira atas kematian seseorang kan. Orang Islam, kemungkinan kita tak tahu bagaimana penghujung kematian kan, orang lain. Mungkin pada saat dia nak meninggal tu dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Yang kita pula seronok dengan kematian dia, kenapa? Kan? Atas masalah peribadi.
ataupun sejarah peribadi kita dengan dia, yang kita pernah berkelahi dengan dia dan sebagainya. Padahal kemungkinan di situ dia pernah meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Lainlah dia ni memang orang yang memang bukan orang Islam kan. Dulu kita dengar apa nama yang Yahudi tu, Ariel Sharon kan, yang meninggal kan. Dia tu memang meninggal sungguh kan. Itu yang kita seronok kalau dia meninggal. Sebab apa? Memang dia jahat. Apa ramai orang Muslim, orang Islam Palestin yang dibunuh dan sebagainya. Tetapi ini tadi kisahnya kita nak cerita bagaimana orang Islam. Kan, orang Islam yang sendiri yang kita katakan dia kita ni ada masalah hubungan dengan mereka. Sama ada orang kampung kita dan sebagainya. Kan, walau macam mana sekalipun, apabila hubungan tu rasa macam tak baik, kan, dia kacau pula. Apalah nasib. Pendiam pula. Okey. Walau bagaimanapun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sentiasa memaafkan kan sesiapa sahaja. Sebab tu kita kata kalau kita kadang-kadang kita rasa kita yang betul. Kan? Dia rasa dia betul. Yang menyebabkan hubungan kita ni tak baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Kita yang pertama mengampuni ataupun memaafkan orang lain. Lepas tu Rasulullah kata apa? Sebaik manusia ni adalah mereka ataupun sebaik orang Muslim ni, orang Islam ni, dia orang yang pertama memberi salam. Kalau dia rasa dia nak kelahi, cukup dia yang memulakan untuk perdamaian tersebut. Itulah orang yang terbaik kata Rasulullah SAW. Kan? Kemudian kita masuk dalam bab yang seterusnya, bab yang ke-46 yang menceritakan berkenaan dengan alas tidur Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai tempat tidur seperti perabot di rumah kita. Baginda mempunyai tempat tidur yang betul-betul padan dengan badannya, kerana Rasulullah SAW hanya tidur untuk merehatkan badan sekejap saja. Dia tidak gemar tidur kerana kehidupan dan berjaganya Nabi SAW sangat diperlukan. Baginda adalah utusan Tuhan semesta alam dan ikon Rabbani yang menjadi ikutan manusia. Seperti mana saya sebutkan tadi, Rasulullah manusia biasa macam kita, tetapi titlenya sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul. Dia tidur, dia berjaga. Spesialnya Rasulullah SAW adalah dia tidur macam orang lain. Macam kita kalau zaman sekarang ni kan, kita tidur subhanallah. Tilam kita paling kurang kowe. Tilam pun kowe tuan-tuan. Tilam pun kowe kan. Ingat jual air je. Tilam pun kowe. Bayar bayar setiap bulan. Kan? Bahkan orang kata apa? Sampai kan kadang-kadang alas tidur kita tu, kita boleh katakan tilam lah. Alas tidur yang kita gunakan tu kan, kalau dalam iklan tu letak air dekat atas, dia tak tumpah gelasnya. Dok orang panggil apa? Dok berlari lah atas tu, dah hinjut-hinjut lah, tapi tak tumpah. Nak menunjukkan kualiti tilam tersebut. Kita pun nak tilam tu juga. Akhirnya subuh tak bangun. Subuh tak bangun tuan. Orang kena sedap sangat tilam tu. Kan? Macam orang kata apa, nak beli tilam macam tilam kat hotel. Macam tu. Orang tidur kat hotel, jarang tidur pergi masjid. Betul tak? Sebab yalah, satu masjid jauh. Jadi yang kedua sedap sangat. Kadang-kadang kan terlajak nak subuh dan sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hakikatnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan perkara tersebut adalah sesuatu yang menyebabkan kita terhalang untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jangan jadikan ia menghalang. Tetapi tidak dinafikan bahawa alas tidur ni ataupun tilam tuan-tuan, dia memberikan manfaat kepada orang yang ada sakit belakang. Contohnya orang yang
ada slip disc. Nanti doktor sarankan supaya guna tilam yang elok lah. Jadi betul kalau orang sakit slip disc ni, dia kena guna tilam yang special sikit. Harga dia mungkin dalam, kalau rakyat Marhan ni dalam dekat 1,000 tu mahal lah. Kalau orang biasa 1,000 tu celah gigi je. Kan? Itu sebab kata paling kurang pun tilam kowe dia pakai. Kan? Sebab dia boleh ialah dari segi kesihatan dia sendiri, dia boleh pakai macam tu. Ini tidak menafikan lah orang pakai macam tu. Kita yang biasa-biasa ni skut lah sekadar-kadarnya. Sekarang pun macam-macam jenis tilam kan. Tawaran tu pun macam-macam, boleh bayar bulan-bulan. So specialnya sekarang. Kemudian hadis yang pertama dalam bab ni daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Inna ma kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min adamin hashwuhu lifun." Sesungguhnya alas tidur Rasulullah SAW adalah yang diperbuat daripada kulit yang isi di dalamnya adalah rumput kering. Simple kan tuan. Kulit binatang lah kan. Kemudian diisi dengan rumput-rumput ataupun jerami lah kita kata. Bagaimana rasa dia? Sedap tak sedap? Biasa dulu masa saya kecil-kecil kat sekolah lah, time hujung minggu, Sabtu minggu, akan ikut mak ayah ni pergi ke Allahumma salli Muhammad, bukan apa nama ni, tempat padi tu, sawah padi. Sawah padi. So nanti tempat sawah padi yang dah dikutip-kutip tu, sebelum orang kita sini mana ada sistem sangat, dia pakai pijak dengan kaki je kan, neles sira, meles berak. Neles pakai air kan. So nanti apabila padi tu dikepul-kepul, itu kalau tidur tu sedap tu sebenarnya. So tidur tu sedap atas tu. Dia macam ada subhanallah. Tapi kalau sekarang mana orang nak gatal kan. Kalau waktu penat kita ni, waktu penat macam mana sekalipun, kat tempat mana-mana pun sedap kan. Tepi jalan raya tu kalau tidur-tidur, kan tengok orang yang kadang potong rumput, kadang mereka berehat dekat tepi pokok, bawah pokok, sedap tidur dia, letih kan. Jadi di sini kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana sifat sebagai seorang Nabi Rasulullah ni, kalau dia nak lebih, dia boleh je dia arahkan para sahabat kan untuk sediakan dia alas tidur yang terbaik dan sebagainya. Boleh kan, dia boleh je. Dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah makbulkan anytime. Tapi sifat dia nak menjadikan apa yang ada pada Rasulullah sebagai contoh kan, benda orang kata normal dia sebagai seorang manusia biasa, menjalani kehidupan tu sebagai seorang manusia. Nak tunjuk di situ bahawa kehidupan Rasulullah macam ni. Nanti kalau dia bermewah-mewah, ada juga alasan orang bukan Islam kata, tengok dia sebagai Nabi, dia mewah-mewah dan sebagainya. No, Rasulullah menjalani kehidupan seperti orang biasa. Tidur pun tidur dengan alas kulit kan, kulit yang diisi dengan rumput-rumput kering tu, supaya rasa tebal lah sikit. Seronoklah tidur, alhamdulillah kan. Kalau kita sini pakai tilang kapur. Kalau dulu-dulu kan, orang kita dulu bukannya beli pun tu, alhamdulillah dulu kan cerita. Sekarang semua benda beli. Kapur tu pun kena beli juga kan. So masuk situ tu, kalau anak kencing tu kena jemur. Part tu yang boleh tak seronok lah kan, jemur dan sebagainya, terutau gedeg. Okey, dulu cerita. Sekarang tak ada lah kan, buat sendiri tu tak ada masa. Semuanya instant beli dekat kedai. Kemudian hadis yang kedua daripada Ja'far bin Muhammad, daripada ayahnya, beliau berkata,
Su'ilat Aisyah, "Ma kana firashu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitiki?" Qalat, "Min adamin hashwuhu min lifin." Sama juga hadis ni yang menceritakan bahawa Aisyah pernah ditanya, "Apakah alas tidur Rasulullah SAW di rumahmu?" Aisyah menjawab, "Dibuat daripada kulit yang isi dalamnya adalah rumput kering." Kan? Rumput kering sama juga dengan hadis yang sama. Kemudian hadis yang berikutnya adalah sambungannya, wa su'ilat Hafsah. Hafsah ditanya, "Apakah alas tidur Rasulullah SAW di rumahmu?" Kan? Hafsah menjawab, "Rasulullah SAW tidur di atas sehelai kain wul yang kasar yang dilipat dua. Pada satu malam aku berfikir, jika aku," dia kata, "lipat menjadi 4." Tapi hadis ni hadis dhaif lah. Tak payah saya cerita. Dia hadis yang lemah. Ceritanya hadis ni awalnya Hafsah ni dia tengok alas tidur Rasulullah SAW daripada kain wul tu satu kali lipatan, dia lipat supaya Rasulullah tidurnya nyenyak, kan, elok sikit. Cerita kata lepas tu Rasulullah tak bangun untuk solat malam. Ini cerita dia pelik. Sedangkan dalam hadisnya Rasulullah ni jenis orang yang berjaga, orang yang tidur, matanya tidur tapi hatinya berjaga, kan. Jadi orang kata apa, hadis ni memang kalau dari segi riwayat ni memang dia lemah sangat. Tak ceritalah. Dia lemah sangat. Nak kata di sini hadis ni kata Rasulullah tak bangun. No, Rasulullah bangun. Dia jenis walaupun di mata tutup tapi hatinya bangun. Dia sentiasa terjaga. Alright. So kita masuk dalam bab yang ke bab tu, sikit je cerita tentang bab tu. Bab cerita berkenaan dengan tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tawaduk secara bahasa bermaksud rendah hati. Secara istilah pula tawaduk adalah sikap merendahkan hati baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Harta yang banyak, pangkat yang tinggi dan rupa paras yang cantik hanyalah diberikan oleh Allah sebagai ujian kepada manusia. Kan, kita ni ujian semua tuan-tuan. Walaupun orang kata apa, masa muda kita handsome sungguh, kan, ramai digilai oleh para bidadari, kononnya bahasa bidadari, kau masa muda je dah pergi kapur kat tu, guk pilau. Dia persis agak Guinness. Kan? Asal lalu je dia, orang kata apa, adalah cerita nak mengatakan bahawa dia ni adalah orang yang paling handsome di kampung tu, lelaki idaman lah contoh. Jadi perkara-perkara ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini biasa sahaja, kan, perkara biasa yang mana akhirnya sampai satu tahap kita ni orang kata apa, akhirnya kulit tu akan mengendur, tenaga akan berkurangan. Di manakah kehandsoman tu? Kalau kita tengok pelakon-pelakon yang kita rasa pelakon barat dan sebagainya, sekarang orang suka banding-bandingkan kehidupan dia masa dia masih dia muda, segar bugar hingga ke umur dia sekarang ni. Jauh perbezaan. Maknanya dunia ni sementara saja. Tak ada sifatnya dia itu handsome sampai ketua, tak ada. Kan? Tak ada yang sampai ketua. Kalau dia cantik sampai ketua tu, itu pelik. Kan? Tapi sekarang macam-macam tuan-tuan, nak bagi muka cantik ni, muka ketat daripada kendur kepada ketat. Sekarang ni orang banyak pergi sama ada Korea ataupun Thailand. Kan? Sama ada buat pembedahan muka plastik atau dia macam mana nak cakap, dia ketat ke wajah ni, dia jahit dengan benang, ikat. Lepas dia dah elok, dia tarik semua kulit ni, dia akan jadi dia macam muda balik, seolah-olah gitulah, kan. Lepas tu dia potong benang tu akan potong, dia tarik ni, dia kulit dia tarik. Ini saya tengok dekat media sosial lah. Akhirnya kononnya nampak muda, tapi badan tu dah tak muda dah.
Tenaga tu dia tak mudah dah. Walau dia cantik macam mana sekalipun, Melasa yang kau cerita dia. Faham-faham lah nyilau. Bak kata orang baik, telau yang pengat karpet. Pengat karpet telau. Kononnya tadi nak bagi cantik, tapi dia dah usia dah, berusia. Kan, tak payahlah. Kan, buang duit je. Kan, sebab dia tak dapat dah terima hakikat. Kan, dia tak cantik dah. Akhirnya dia buat tu supaya nampak cantik. Tuan-tuan, muka ni saja yang nampak cantik. Tapi jari jemari ni tak hilang. Sini tak hilang. Nampak dah. Macam lelaki yang buat pembedahan kan, untuk menyerupai perempuan. Mukanya mungkin nampak macam perempuan, tapi batok dia tu batok tergerang je dah. Tergerang je dah muka. Kalau nesau dah, latok-latoknya kalau nesau. Muka latok-latok je kan. Jadi subhanallah, manusia ingin mengecapi kehidupan yang sementara ni, sanggup dia nak melawan fitrah sebagai seorang manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru-baru ni viral, malas nak cerita. Orang kaya individu di Thailand, kahwin yang faham-faham je. Oleh kerana dia dirakam, saya malah nak cerita lah. Kan, kita buat senyap je. Nanti dia tak potong, dia tak sunting. Okey. Hadis yang pertama, kita sambung balik. Orang yang beriman akan menyadari bahawa harta yang ada padanya adalah jauh lebih sedikit berbanding dengan harta yang dimiliki oleh Allah. Kan? Walau kaya mana Qarun, akhirnya mati juga. Kan? Kalau dianggap ceritanya, maknanya harta kunci saja yang yang dimiliki, kunci harta Qarun tu, itu bukan manusia biasa yang simpan, bahkan binatang-binatang dijadikan untuk mengangkat. Wallahu a'lam ceritanya sahih ke tidak. Kan, untuk apa? Untuk membawa kunci saja harta Qarun. Tapi ke mana Qarun pergi? Akhirnya kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah. Yang memberikan harta kepada Qarun itu adalah Allah. Macam itu juga kita. Allah pinjam kepada kita, bila-bila masa dia boleh ambil. Dan kau sombong, satu hari nanti kau kata balik. Maknanya sombong macam mana? Dia tak mengakui itu adalah anugerah daripada Allah. Allah yang bagi. Akhirnya zakat tak bagi, sedekah tak bagi, dan bertambah kufurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun. Begitu juga kita sebagai manusia biasa. Kan? Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat yang demikian. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beriman, yang bermaksud, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat mendebusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Kan? Tak boleh nak sombong, tuan-tuan. Kita ni tak boleh nak lawan kudrat mata kita nak tidur, dan tak boleh nak melawan kudrat mata kita nak kedipkan mata ni. Tak boleh. Siapa yang sanggup nak sebenggalkan mata dia saja? Tak ada. Ada, tuan. Kalau nak tidur, tidur terus. Tak payah halang. Tambah angyak kan. Asal duduk je saya rasa sedap je, dah mata pun dah lena. Tak ada boleh melawan kudrat tu. Kalau kata boleh ustaz, boleh dengan minum kopi berjagoi. Kalau kata kalau masa nak tidur pun letak kopi ke letak apa kat situ, memang tidur sungguh lah. Bagilah apapun. Kan? Minum air yang Red Bull tu. Apa lagi? Macam-macam lah kan? Bagi tenaga. Bolehlah minum 1 tin, 2 tin, 3 tin. Tuan-tuan, lepas tu kencing manis. Kan? Kencing manis, tuan-tuan. Red Bull tu tinggi dia punya gula tu. Kan?
ataupun air tenaga-tenaga yang lain tu, tinggi guna dia. Saya ada satu kisah tu, abang ni dia jenis bawa lori tu dekat Semenanjung. So bawa lori dia tak boleh mengantuk lah. Sudah silap nanti masalah barang, bukan lori, trailer tu kan, trailer yang besar. Silap sekarang nanti masalah kan dekat Semenanjung kan. So apa mereka buat? Mereka minum air tenaga. So minum air tenaga sampai tu tahap tuan-tuan, sampai bertin-tin dah dia minum, kencing manis. Bukan setakat kencing manis, buah pinggang masalah. Barulah menyesal. Kan? Tak boleh tuan-tuan, kita tak boleh nak melawan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita letih dan mengantuk, kita rehat. Kan? Ni saya boleh cakap lah. Kadang-kadang kita ni tengah drive melawan juga. Itu yang berlaku kes apa nama? Accident kan, dia terlelap saja. Kita biasa kita driving ni rasa macam kita boleh lawan je rasa. Tapi hakikatnya tu dah tak boleh lawan. Maknanya memang dia terlelap. Dia terlelap ni ini masalah tuan-tuan. Jadi berlakunya accident dan sebagainya. Maknanya tuan lemah. Kita sebagai manusia lemah. Nak menghalang ataupun melawan ketetapan Allah tak boleh. Ataupun kita tak boleh nak orang kata apa istilahnya, nak supaya kita ni macam kisah dekat zaman Rasulullah SAW. Ada beberapa sahabat tu dia rasa dia nak puasa terus, dia tak nak kahwin. Itu melawan fitrah semuanya. Fitrah manusia semua nak macam tu. Nak kahwin, kalau dia puasa dia kena buka puasa. Tak boleh. Kan? Maknanya apa? Manusia ni tuan-tuan lemah, tak boleh sombong. Kita tak boleh sombong dengan sesiapa sahaja. Kita kata saya banyak harta, tak. Mati nanti harta tu tak bawa. Kita rasa keturunan saya mulia, bukan masalah mulia tak mulia. Allah dah jelas dalam Quran. Kita rasa keturunan kita mulia, yang paling mulia kata Allah Subhanahu Wa Taala adalah qalbin salim, hati yang baik tu, dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah kau siapa. Kan? Siapa ke keturunan, apa benda ke? Tak ada. Yang Allah tengok adalah ketakwaannya dan hati. Kan? Tak ada rupa paras dan sebagainya, tak ada. Itu mengarut. Kita nak sombong tak ke mana pun. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, tak ada. Kan? Bab ini menjelaskan sifat tawaduk yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dalam bab ni menceritakan beliau daripada Umar bin Abdul Khattab. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Rasulullah SAW berpesan, janganlah kamu semua melampaui batas semasa memujiku, sebagaimana orang Nasrani melampaui batas memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, oleh itu katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasul. Kan? Sebab orang Nasrani mengatakan bahawa Isa itu adalah Ibnullah, anak Tuhan, anak Allah. Jadi jangan anggapan begitu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sebagai seorang manusia, dia sebagai seorang Nabi, dia adalah pesuruh Allah. Dia bukan apa panggil apa? Anak Tuhan. Jangan melampaui atas memuji Allah Subhanahu, memuji Rasulullah SAW. Ada orang ni terlampau melampaui memuji Rasulullah SAW. Memuji itu satu yang bagus. Tapi sampai satu tahap menganggap dia sebagai seorang anak Tuhan, itu memang syirik lah. Kan? Sedangkan Nabi SAW adalah hanya utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah tidak boleh mengampuni dosa manusia. Tak boleh. Kan? Yang mengampuni dosa manusia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW hanya boleh memberikan syafaat kepada manusia. Kan? Kepada siapa yang selalu kita baca hadis, siapa yang selalu berselawat ke atas Rasulullah SAW pada hari Jumaat dan sebagainya, setiap masa, kan, maknanya Allah akan, Rasulullah SAW akan
layak untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Berapa ramai di antara kita yang rajin berselawat kan ke atas Rasulullah sallam kan. Itu terpulang kepada kita semua. Kan? Tapi kalau indirectly dia mengampuni dosa manusia, itu bukan. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Alright. Yang seterusnya, hadis yang terakhir pada pagi ini insya-Allah, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, inna imra'atan ja'at ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu inna li ilayka hajatan faqala ijlisi fi ayyi tariqil al-Madinah syi'ti ijlis ilayki. Seorang wanita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sebenarnya aku memiliki hajat kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas, duduklah di mana sahaja yang kamu mahu di Madinah, aku pasti datang untuk mendengar kan hajat kamu kan. Jadi di sini kalau kita lihat kisah seorang wanita Ansar ni, dia nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak cerita hajat dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, tak apa, aku yang akan pergi, dia kata. Nak bertemu kat mana, aku akan pergi. Ini sifat tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah boleh kata, kau ada hajat, kau datang pada aku. Kan kita kan cakap macam tu, kalau kau ada hajat, kau datang jumpa aku. Ini tak, Rasulullah kat mana saja kamu nak jumpa, saya akan pergi. Ini sifat sebagai seorang pemimpin, tawadhu dia, subhanallah. Tak payah nak special ya kan. So, kalau kita kan Nabi kena beritahu orang umum nak jumpa dengan dia, kena orang tu datang kepada dia. Ni tak, Rasulullah kata, aku akan pergi ke tempat kamu. Sampai tahap tu. Ini subhanallah tuan-tuan, sifat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ciri sebagai seorang nabi, dia sebagai seorang pemimpin dengan orang bawahan dia. Ini patut kita ikut. Nak hilangkan sifat sebagai seorang ketua, sebagai seorang leader ni, dia kadang-kadang ada sombong dia. Tapi kalau yang sebaik-baiknya seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, itu adalah yang terbaik. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mengikuti contoh yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Alright. So setakat itu saja insya-Allah yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku liqauli hadza astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta